dalam diri kita ada perubahan, dalam rumah kita ada perubahan, dalam kampung kita ada perubahan, dalam cangwak, dalam negeri, dalam dunia ni cepat perubahan. Lebih-lebih lagi dunia akhir, kurun terakhir ni cepat benar perubahan. Allah Ta'ala wi dunia ni berubah cepat. Dan dalam perubahan tadi dua perkara. Ada satunya perkara yang setuju dengan kita, dan yang kedua perkara yang tidak setuju dengan kita. Kalau perubahan itu tak setuju, tak. Macam perubahan dalam diri kita. Sehat kita setuju, tak sehat, sakit kita tak setuju. Seni kita setuju, tak seni kita setuju. Maka dalam perubahan begini tuan-tuan sekalian, ayat kata manusia yang seni ialah manusia yang ada agama. Manusia yang boleh duduk seni, manusia yang beragama. Nawilah kata dalam perubahan macam mana sekalipun, tapi manusia yang beragama, orang ni dia seni. Bukan tidak ada perubahan dalam hidupan dia. Kadang-kadang banyak perkara tak setuju daripada perkara setuju. Tapi orang yang beragama adalah mereka hidup seni. Agama mana? Bukan sekadar nama agama, bukan orang ada hakikat agama. Orang ada agama banyak. Orang Islam pun banyak. Tapi orang yang ada hakikat agama, maka bilangnya tak banyak. Apa dia hakikat agama? Agama dua ya. Iman, aman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang ada hakikat. Bukan ada nama. Orang yang ada hakikat iman, ada hakikat aman, maka orang ni boleh lawan dalam gelombang dunia ni. Gelombang dunia, hak dunia ni. Dalam keadaan kalau kita tengok gelombang dunia ni, kalau terhawi nampak dengan mata kita, lebih besar pada gelombang laut dan ombak laut hak besar lagi. Sebab tu orang yang boleh lawan dengan gelombang ni, reti gelombang perubahan dunia ni, iaitu orang agama. Orang ada hakikat agama. Dia boleh lawan dengan gelombang ni, dan dia boleh duduk seni. Macam gelombang laut besar. Dua tukar yang bijak dalam buat kapal laut, perahu besar. Seorang bijak dalam buat body dia, buat kerungsang dia. Perahu ke, kapal ke, ada body dia. Dan seorang bijak dalam enjin. Kerana dua ni ya. Orang buat body berbijak, molek, cukup, boleh lawan dengan laut, awal lawan dengan gelombang, ombak. Orang buat enjin pun bijak. Enjin hak molek. Jadi manakala buat sudah. Sebagai contoh, walillahil mazalil a'la. Bagi Allah tu contoh yang lebih tinggi lagi. Waktu turun perahu ni dalam air, maka berjalan setang,
marilah gelombang yang besar. Ombak besar. Besar mana sehingga perahu yang molek tadi nak lawan tak boleh. Kedua-dua tu tukar buat body pun ada atas tu, tukar enjin pun ada atas tu. Kan nak terang ni. Sama-sama bijak ni. Maka manakala kapal tadi nak lawan tak boleh, nak lawan laut tak boleh, lawan ombak tak boleh, dua orang ni pandah. Kata sebab body muat tak kena ni lah. Potong tak itu ni nak lawan air tak boleh. Nak lawan krim tak boleh. Kata orang buat body sebab anjing mung ni kurang molek. Waktu nak lawan tak erang. Nak lawan ke derah air tak erang. Dah. Dan ada beberapa orang atas tu nak tengok orang je perhati. Tukar body pun ada, tukar anjing pun ada bijak belakang. Kemudian perahu tadi nak lawan tak boleh. Dua-dua orang ni balah. Balah tak cukup. Orang ni kata orang ni. Orang ni kata anjing. Orang ni kata body. Sebab potong tak kena. Orang ni siapa kata anjing tak kuat. Maka kata orang yang tiga. Dia kata hari ni demo tu body tak usah balah. Orang anjing pun tak usah kata apa. Tak selamat. Hak selamat orang ni. Hak selamat dalam lawan ombak orang ni siapa dia? Orang pandai berenang tu. Hak selamat hari ni orang pandai berenang. Bukan orang pandai awak body, bukan orang pandai awak anjing. Hak selamat hari ni orang pandai berenang, orang tu selamat. Begitulah tuan-tuan sekalian, dalam keadaan gelombang hari ni, gelombang dunia hari ni berbagai-bagai perubahan hari ni, tak usah kata orang tu, tak usah kata orang ni, orang ada hakikat iman, hakikat amal, hakikat agama ni yang selamat. Tak usah kata sebab tu, sebab pusing ni. Sebab goni ni. Sebab goni ni. Tahu habis segala asbab. Dah. Orang yakin. Dah. Orang selamat, ahli iman, ahli amal. Ini janji Allah Ta'ala. Bukan janji manusia. Sebab tu untuk selamat kita, selamat dunia ni, selamat gapa-gapa ni, kita kena kejak sini. Sebiji uang ada itu. Uang ada main tu lah. Dah main tak udara tu. Wong tu, wong tok ni. Dia duduk tadi Tapi kalau tali tu kukuh, tempat ikat atau kejak, musim lagu mana pun uang tu tak butuh. Waktu kejak hari ni, tunggu kejak hari ni, kejak iman, kejak aman. Lebih-lebih lagi dunia. Dunia yang perubahan ni. Kejak lagu mana, satu kita buat, yang kedua nak yakin pada benda ni. Pasal yakin pada benda lain dah. Yakin pada iman kita, yakin pada amal. Kerana dalam ni ada janji Allah Ta'ala. Tak saya yakin pada perahu podi molek. Tak saya yakin pada anjing molek. Nah, kena yakin siapa dia pandai berenang hari ni, orang itu selamat. InsyaAllah lah tuan. Ada tidur pun insyaAllah kata. Tidur lalu dah. Pandai berenang dah lah ni. Masya-Allah. Sebab tu nak pandai berenang tadi, kena belajar berenang. Bukan ke tujung lah air pandai lalu dah. Begitu juga nak berdalan, email kita nak kejar, amal kita nak sempurna ni, kena belajar iman, belajar amal. Belajar mana? Belajar dalam kerja Nabi SAW. InsyaAllah lah. Ni. Kalau kita belajar sini, dia kejar.
Iman, amal. Iman yang hasil dengan kerja Nabi. Iman benda tu lah ya. Tapi cara mendapat yang kita melalui baca saja, mendengar saja. Dah. Dengan amalan yang kita mujahadah, kedatangannya berlainan dalam hati kita. Kedudukan benda tu berlainan dalam diri kita. Iman yang datang dengan baca satu perkara yang wajib, pasti. Belajar perkara yang wajib, pasti. Kena belajar wajib. Tapi belajar dalam ilmu mujahadah ni, macam mana? Kadang-kadang dia tak pandai baca, tak pandai menulis. Tapi dengan sebab dia mujahadah dalam benda ni, maka satu perasaan yang Allah Ta'ala tanam dalam hati yang mujahadah ni, masa kejak sungguh, masa yakin sungguh, masa percaya sungguh, dengan apa Allah Ta'ala royak, dengan apa Nabi royak. Dengan apa Allah Ta'ala royak, dengan apa Nabi royak. Tapi kalau kita baca saja, tak ada mujahadah, maka kita boleh hurai, boleh royak, boleh kita, tapi perasaan dah halus, perasaan besar-besar dalam hati kita tu tak ada mari. Perasaan itu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, siapa dia yang faham Quran? Orang faham Quran awal hak bijak sekali. Orang faham Quran adalah agama. Tertib agama. Semua agama ni melalui Al-Quran. Siapa dia faham Al-Quran sekali, iaitu Nabi. Sebab apa Nabi faham agama kita lalu? Karena waktu ayat turun pada Nabi itu, banyakkan Nabi duduk dalam mujahadah. Sikit boleh kata tak nak cari, tak nak jumpa mana, ayat Quran turun pada Nabi, Nabi duduk dalam sini. Pas seni Nabi, seni di zaman Nabi, kipas pun tak ada, api pun tak ada. Api ni lah, api pipa apa tu ni. Kadang-kadang dah. Macam mana? Itu seni zaman Nabi dah tu. Seni di zaman kita ni, seni di zaman apa dia ni? Kan nak banding dengan Nabi. Seni di zaman Nabi, seni di zaman kita, seni di zaman Nabi, susah zaman kita. Tak kena. Susah di zaman kita, seni di zaman Nabi. Nah. Susah zaman kita ni. Tak ada makan ni, tak ada api, tak ada gapo. Ni seni dah di zaman Nabi ni. Karena pandai zaman Nabi seni dah. Pita pipa tak ada, jambil tak ada, jalan tak ada, gapo tak ada, kenderaan gapo tak ada. Kita hari ni susah, tak ada benda ni. Tapi di zaman Nabi dibilang seni dah setara tu. Lepas tu susah di zaman Nabi pula setara mana? Makin ni tak ada dalam rumah. Kena hadapi musuh peperangan. Kena duduk dalam lubang. Seru liku. Maka ayat Quran turun di zaman itu turun pada Nabi. Nabi faham Al-Quran. Faham agama. Karena apa? Turun dalam mujahadah. Begitulah tuan-tuan sekalian di hari ini. Untuk umat nak faham hakikat agama dengan tidak melalui mujahadah, maka sulit sikit nak faham hakikat. Nak faham sepitah lalu, alhamdulillah boleh. Duk tak kata dalam ekor, dalam mek tebal. Banyak hari ni siapa? Buka YouTube, buka internet, buka apa dia? Buka hak terdengar tu lah. Terasak ke apa tu. Boleh dengar belakang.
Tapi dengarlah ke tu, dengarlah bukan ceramah berapa ahli-ahli tokoh-tokoh ceramah hari ni. Dengar banyak doa, tengok tahu nak ambil yang mana, subuh pun tak nak mari. Bukan nak takut dak tu. Tu. Masya-Allah. Melalui mujahadah. Hakikat iman. Dan iman ni dah dibawa, boleh bawa kita dah. Boleh ada kekuatan pada kita, iman lagu ni lah boleh fikir tahu orang lain. Dan email lagu ni lah email yang Allah Ta'ala pandai. Masya Allah. Lepas pada Nabi sahabat, macam mana kehidupan sahabat? Nabi adalah kehidupan Nabi nak tafsir Al-Quran. Kita hari ini boleh mengaji tafsir, walaupun kita tak pandai bahasa Arab. Tak reti bahasa Arab, kita baca. Nah, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum. Dah, walaupun kita terjemah tak pandai, tapi kita boleh mengaji tafsir hari ni. Ngaji tafsir lagi mana? Tengok kehidupan Nabi lah mana. Cara hidup Nabi, susun hidup Nabi, tertib hidup Nabi. Karena Nabi adalah tafsir Al-Quran. Tidak ada satu tertib hidup Nabi pun tak ada tafsir Al-Quran. Tidak ada satu tertib hidup Nabi pun tak ada ayat dalam Al-Quran. Maka inilah kita harus belajar. Walau tak belajar melalui kitab, tak belajar melalui tafsir, tapi belajar melalui sirah. Cara kehidupan Nabi. Nabi makan lah mana, tidur lah mana, lah mana, lah mana. Begitu juga sahabat. Nabi, kehidupan Nabi nak tafsir Al-Quran. Dan Nabi lebih faham Al-Quran daripada orang lain. Kerana Quran turun dalam Nabi mujahadah. Sahabat, kehidupan sahabat nak tafsir kehidupan Nabi. Kerana apa? Kerana sahabat belajar amal. Sahabat belajar amal, belajar pada hak sud-sud daripada Nabi. Tengok dengan mata lendir sendiri, Nabi hidup lagu mana. Kehidupan Nabi 24 jam lagu mana. Sahabat tengok dengan mata kasar. Makanlah mana, tidurlah mana, semayalah mana, duduk dalam rumah tangga macam mana. Ini kehidupan sahabat. Nak tafsir kehidupan Nabi. Jadi manakala Quran tak turun, Nabi tak ada, sahabat pun tak ada, maka untuk belajar benda ni, iaitu melalui hadis-hadis, melalui kitab-kitab, melalui teori-teori. Maka kita belajar daripada hadis, belajar daripada kitab, belajar dengan ini, belajar lafaz, tapi hakikat sebenar kita tak nampak rupa. Tak nampak rupa. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala bakit 10 kerja ni untuk menzahirkan, untuk mengembalikan kehidupan yang maha berkah, kehidupan yang agung. Dah, ni kita duduk ni, kita duduk kecek benda yang agung di depan yang maha agung. Kita duduk kecek benda yang lebih besar, kita duduk dengar benda lebih besar di depan orang yang lebih besar. Siapa dia? Allah. Dengan kerja ni nak kembalikan kehidupan yang macam tu, kehidupan Nabi, kehidupan sahabat, kembali sekali lagi dalam kehidupan umat ni. Kerana apa tu? Kehidupan ni kehidupan berkat, hakikat kehidupan, hakikat agama. Dan dalam hakikat ni Allah Ta'ala letak keberkatan. Walaupun dalam kehidupan dunia tidak ada kemajuan, nampak tak moden, nampak tak hebat,
Tapi dalam kehidupan Nabi, kehidupan sahabat, bersama dengan nusrah Allah, bersama dengan redha Allah, bersama dengan rahmat Allah, bersama dengan hifazah Allah. Melalui apa? Melalui amal, iman, amal. Sebab tu satu kata-kata Maulana Sa'ad. Kalau kita kata kita kecek, kita dakwah ni betul dah lah. Tapi Maulana Sa'ad tak say lagi lagu ni. Kerana kita belajar dalam kerja Nabi ni, belajar pada benda baik, pada benda tak lebih baik. Daripada benda baik, pada benda tak lebih baik. Kita tak keluar pun, kita semaya dah. Tapi macam mana semaya kita? Tuan-tuan hurah sendirilah. Nah, kita tak keluar pun kita makan dah. Kita duduk makan. Macam mana makan kita? Macam mana tidur kita? Macam mana kehidupan harian kita? Tuan-tuan gambar diri. Sebelum keluar, selepas keluar. Lepas tu kita boleh ubah kehidupan ni bila? Masa kita keluar. Ubah lagi mana? Daripada cara sendiri, cara Yahudi, cara Nasara, cara Majusi, cara lain pada Allah Ta'ala, pada cara Nabi. Ini kita belajar benda yang baik kepada yang lebih baik. Semaya baik dah kita semaya, tapi pada semaya yang lebih baik. Macam mana? Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan saudara yang mulia, apa kecek dahulu ni? Gigi kau lain itu. Baik pada lebih baik dulu pada tu sikit. Tak biar ingat. Apa? Perubahan. Perubahan ke anak ni? Dia mari cerita lain, dia lain tetap mari lalu. Jadi tuan-tuan dan saudara yang mulia, cara Nabi SAW. Nah, ini cara terlebih baik. Kerana dengan cara ni boleh tarik rahmat, boleh tarik hifazah, boleh tarik gapo. Cara Nabi SAW. Kerana dalam ni ada hakikat. Bukan ada rupa dah. Macam mana kita dah dengar kata, lalu kita dah dengar kata, ni Maulana Sa'ad dah ni. Baru dia. Maulana Sa'ad tak say lagi kata lagi terkejut ni. Betul dah itu. Dia panggil mula lah. Ya Allah dah. Dia tali tik dah buruk. Tak akat lalu. Jadi kita kecek dalam kita orang dakwah ni, masa betul dah orang tahu kerja ni dia kecek lagi, teruk lagi. Dia. Kita buat tanya kat tu lama dah faham tunjuk orang ni ni. Anda. Kita hari ni kita kata apa? Rezeki daripada Allah melalui asbab. Gitulah kita keceknya. Kita sandar pada Allah. Semua rezeki daripada Allah melalui asbab. Ini asbab ya. Asbab kedai, asbab kerja, asbab gaji, asbab tamneng, asbab tu, asbab ni. Rezeki daripada Allah. Tu orang dakwah dah kecek tu. Nah, kalau orang tahu kerja sini enggak, rezeki pada kedai lah. Tak nampak Allah dah. Rezeki pada saya. Tapi Maulana Sa'ad tak say lagi kata lagu tu. Rezeki daripada Allah melalui asbab. Melalui kerja, melalui kedai, melalui kebun, melalui itu. Ya, ia nak lagu mana? Rezeki daripada Allah melalui iman dan amal. Hak tu hak kejak sungguh.
Tapi hak ni kita bukan tolak. Kedai kita buat, gelah nego kita buat, gelah tamnen kita buat, gelah kerja kita buat, gelah apa saja segala usaha kita tak tinggal. Tapi kena kata rezeki daripada Allah melalui iman dan amal. Sebab tak ada hubungnya dengan benda ni, tak ada hubungnya dengan benda, tak ada hubungnya dengan kerja. Kalau rezeki pada kerja, semua orang kerja, orang nego kaya belaka. Okey. Semua orang kerja kaya belaka, semua orang berniaga kaya belaka. Semua orang kebun seni belaka, tapi susah pada itu belana lagi. Maknanya tak ada hubungnya. Tapi ini satu usaha. Kita kena buat. Rezeki daripada Allah melalui iman dan amal. Sebab apa dapat ilak dia kata gitu? Karena kita ni nak rezeki banyak. Duit nak banyak, makan ni nak banyak, gapo nak banyak. Nah, seorang yang kata rezeki daripada Allah melalui kedai, apabila ia nak rezeki banyak, nak duit banyak, maka ia molek kedai dia. Ia peluah kedai dia. Susung molek kedai dia, beki kedai dia, jadi design kedai dia, kan learning. Karena dia masuk rezeki banyak, ia akan molek kedai dia. Seorang yang yakin rezeki daripada iman aman, apabila ia nak banyak rezeki itu, ia molek iman, molek aman. Ia kecil situ. Orang ni apabila duit tak datang pada dia, rezeki tak datang pada dia, ia tengok pada sebab apa kedai dia. Kedai dia lah mana. Tapi ahli iman, ahli amal, apabila benda ni tak datang pada dia, tengok iman amal lah mana. Iman amal lah mana. Ini sahabat. Tapi benda ni kita bukan kita tinggal kedai, tinggal design, tinggal apa dah. Tapi hati kita duduk situ. Pak aku buat ni buat saja, gambar saja. InsyaAllah. Orang tengok pedi air tubik tu, buka pedi air tubik tu. Buka pedi tubik air. Orang budak tengok, orang tua tengok tak sama. Orang tua pula ahli iman dengan ahli tak iman tak sama. Budak tengok air tubik ni daripada valley. Bak katuk dia tak mari. Air daripada valley. Ada. Orang tua sikit, dia tengok tu bukan pada valley, pada tangnam di atas takik air di atas sejik tu. Dia kena tu. Takik air atas sejik tu. Tapi ahli iman dia tak nampak situ lagi. Air daripada khazanah Allah. Nah, tu. Air daripada khazanah Allah. Pasti kita tengok tiga-tiga tahap ni, imej kita duduk mana. Kenapa kita duduk mana. Nah. Kenapa peli ni kena keluar setahun. Kenapa atas kaki atas tu kena 4 bulan tiada tahun. Dah. Wistara mana? Kenapa kata benda ni pada khazanah Allah. Tu. Tak apa. InsyaAllah dah. InsyaAllah. Semua daripada khazanah Allah Ta'ala. Wa in min syai'in illa indana khazainuh. Semua tiap-tiap tu, setiap sekarang ada dengan kita ni pada khazanah Allah Ta'ala. Mereka siapa adalah khazanah. Khazanah air, khazanah angin, khazanah api, khazanah. Semua daripada Allah Ta'ala. Pak kita dah nampak ni. Sebab tu, ini nuri belawai mata dengan hati. Wih balah dua ni. Mata tengok, tapi hati, mata tengok benda ni, tapi hati nampak Allah. Kedua-dua ni kita kena guna. Takut mata tengok ni saja, hijab tak nampak Allah Ta'ala langsung. Pak ni tak ada teruk. Pak ni sama dengan email lemon tu. Sama dengan email reduk. Email topek lah mudah-mudah. Bukan email dah. Yakin dia topek. Nah, dah.
Nabi Musa pergi dakwah. So yakin pada Allah dan jadi suatu perkara semua Allah Ta'ala jadi, langit Allah Ta'ala jadi, bumi Allah Ta'ala jadi, tak jadi semua tu yakin pada Allah. Kata umat-umat dia Bani Israel lah mana? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Aku tak beriman dengan wahai Musa, tak percaya mu ayat. Hingga aku nampak Tuhan mu ayat, nyata-nyata cacinglah anu. Besar ke halu, hijau ke kuning pada mak ke balas maga, baru aku nak percaya. Mana mu ayat Tuhan tak nampak? Lan nu'mina laka, aku tak beriman denganmu hatta narallaha jahra. Mereka aku nampak Tuhan mu ayat tu, supaya aku nampak aku tu buat sembah ni. Tokong tu. Baru kau nak percaya. Ni sifat hari tu. Jadi hari ni sebetulnya, nak nampak kata khazanah Allah. Wa immi syai'in illa indana khaza'inu. Tidak ada suatu perkara yang berada dengan kita dalam dunia mendekat daripada khazanah Allah Ta'ala. Nyawa kita tubik masuk, tubik khazanah pada khazanah. Seruk masuk pada khazanah. Kita tak mampu langsung kat tubik dah nak seruk masuk. Dan kita tak mampu hadut dalam waktu tubik. Sebab tu kadang-kadang nak nyawa tak tubik sikit. Panggil ke apa? Ketak hidung. Beragai dah kita. Kadang-kadang nak suruh luar nak masuk tak boleh. Beragai. Tenduk tak sedap dah. Tak ada palang dah. Kita kena yakin benda ni. Panik, duk masuk tubik. Dalam masa 1 minit berapa kali? Ini hubungan pada khazanah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala koci situ, potong situ, habis kita. Lepas tu suruh ingat pada Allah Ta'ala setara mana. Suruh yakin pada Allah Ta'ala setara mana. Untuk daftar keyakinan macam ni lah tuan-tuan sekian. Ni lah. Dah. Ulama' kata, kena belajar dalam kerja Nabi, ulama' dah atur ni. Baru daftar keyakinan macam ni. InsyaAllah tuan-tuan. Dia belajar keyakinan, belajar iman. Iman ni iman sulit nak daftar. Inilah iman yang daftar pada sahabat. Nah. Tak pandang baca, tak pandang menulis. Ummiyun. Tapi wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Baca ayat-ayat Tuhan, sebut kehebatan Tuhan, gemetar hati. Ini iman sahabat. Orang tak pandang menulis, tak pandang baca, kerana mereka sentiasa mujahadah. Dalam mujahadah iman, dia ada kerja iman. Sebab tu tuan-tuan sekalian, iman macam ni lah, iman boleh selesai masalah. Iman macam ni, iman boleh selesai masalah. Dan Allah Ta'ala janji nak selesai masalah dengan iman ni. Pada hari ni masalah banyak dengan kita. Rob dah masalah panah kan? Bukan panah saja dak panho, pan songrong, kapan. Rob dah kita ni. Setiap keadaan tak ada orang tidak ada masalah hari ni. Masalah kehidupan dunia hari ni. Orang tak ada umur ada masalah. Orang ada umur batu 10 lapis, tangguh dengan ada jambe mozaik belaka apa, ada masalah juga. Orang tidur tengah padai ada masalah. Orang tidur dalam ekong lagi ada masalah. Jadi tuan-tuan sekalian, orang ada makan ni, orang tak ada makan ni, masalah. Masalah tak ada makan ni. Orang makan ni banyak, makan ni gemah, masalah nak berok payah pula dah. Nak kecing payah. Dia makan benda molek belakang. Molek mana? Masya Allah. Tak makan itu tengah makan kedai, makan apa. Padahal dalam makan ni tu dalam mi semakuk tu berapa perkara dah campur itu tuan-tuan. Dengan CEO lagi, dengan tu lagi, dengan ni lagi, tak macam-macam kita tak sebut. Campur-campur. Zaman sahabat makan macam ni, agak tak ada ni. Masya Allah.
Jadi itu ya. Tetap Allah Ta'ala selesai masalah. Allah Ta'ala selesai. Allah Ta'ala janji sendiri. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu selesai masalah, yang kedua Allah Ta'ala nak buka jalan rezeki. Ini yang mana kita kata iman, rezeki melalui iman, melalui amal. Cara tu selesai masalah tuan-tuan sekalian. Dua cara. Nah, satu Tuhan buat hak kita ni, Tuhan ukar dengan asbab, dengan kebenaran. Orang sakit jadi segar. Orang tak ada makan ni, ada makan ni. Orang tak ada rumah, saya bagi rumah. Orang sok jadi kaya. Mana? Orang semua kekurangan, Allah Ta'ala tapu kekurangan dia dengan asbab. Apa kita nak boleh? Nak kereta, nak rumah, nak gapo atau kat ni. Tengok sepenuh kehidupan kita. Bukan dengan asbab kebenaran. Apa kekurangan kita? Nah, maka tertib macam ni, ukar dengan benda ni, Allah tak pernah buat pada Nabi, tak pernah buat pada sahabat. Nah, tertib ukar dengan kebenaran ni, Allah tak pernah laku atas Nabi, tak pernah laku atas sahabat. Nabi siapa dia? Al-Mustafa Habibullah. Pernah dengar tak dalam rumah Nabi tidak makan ni sampai 2 bulan? Pernah dengar kita kata Hasan dan Husain dia teriak. Tengok Nabi dia baca ketubah tak boleh. Baru baca ketubah, dengar budak dia nangis dia teriak. Baru nak baca, tengok ganggu Nabi dia baca ketubah. Kan Nabi baca ketubah dengan minta tak jauh mana umur dia tu. Cuba kita tengok siapa dia budak mana duk gaduh teriak dan ganggu ni. Kita tengok 2 orang budak siapa dia? Hasan dan Husain. Duk teriak. Nah. Sudah Nabi itu, Nabi tanya wahai Fatimah, kenapa muda Allah? Hasan dan Husain duk teriak dan tengok ganggu. Dah ayunda Nabi nak baca ketubah. Apa jawab Fatimah? Macam mana tak teriak Rasulullah? Kerana seminggu dah tak ada makan ni. Seminggu dah makan ni tak masuk dalam mulut dia. Ya. Bukan 2-3 hari dah. Dah. Tak masuk makan ni dalam mulut budak ni. Dah. Maka kata Fatimah, kata Rasulullah, bapa tak wis susu? Dia kata bukan nak wis kuasa usah. Susu di dada saya pun tak ada dah. Karena sebuah seminggu saya tak nak makan. Itu Naya kata, kalau kita sekarang ni masalah dah. Masalah tak ada. Dari Nabi sendiri, Tuhan boleh ukar dah. Dengan sebab. Jawabnya boleh ukar. Dalam berjanji tu kita dah baca. Apa dia bukit ni senda tuan. So diri nak jadi emas kena beri pada Nabi. Warawadatuhul jibalu antakuna lahu zahaban fa'abah. Bukit kata aku nak jadi emas, ambil dah guna, aku nak buat lah mana pun. Berguna dalam kehidupanmu. Emas besar bukit setara mana tuan. Nabi fa'abah, Nabi tak usah. Dia kata dalam kehidupan Nabi. Allah kata Allah tak pernah ukar masalah Nabi dengan asbab. Allah tak pernah ukar. Kerana dah. Inilah tuan-tuan sekalian. Sebab kalau ukar dengan asbab ni, mana kadang-kadang iman manusia rusak semula. Sebab apa dia berjaya kata, aku berjaya dah. Orang tak ada rumah boleh rumah, aku berjaya dah boleh rumah. Orang sakit, dia sehat, aku berjaya dah sehat. Orang tak ada makan ni, ada makan ni, aku berjaya dah makan ni. Dia fikir berjaya manakala hajat dia sempurna. Tapi sebenarnya kejayaan dalam keredaan Allah Ta'ala.
Orang sesak pun Allah Ta'ala reda kehidupan dia. Jaya. Orang kaya Allah Ta'ala tak reda, tak berjaya. Orang sakit Allah Ta'ala reda, dia berjaya. Orang sehat Allah Ta'ala reda, sehat tadi Allah tak berjaya. Berjaya tak berjaya dalam keredaan Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala reda, bila Allah Ta'ala reda, apabila buat dia suruh, tinggal dia lagi. Dia nak belajar benda tu tuan-tuan sekian dengan kerja Nabi SAW. Kita nak boleh doa hakikat tu. Yang kedua, Allah Ta'ala ukar dengan takdir. Man yattaqillah. Macam mana Maulana Sa'ad kata dia. Ukar dengan iman, ukar dengan amal. Kerana dalam ni ada janji Allah Ta'ala. Dalam iman ada janji Allah, dalam amal ada janji Allah. Macam mana Allah Ta'ala ukar? Masalah tetap jadi masalah. Kerana masalah ni terpayah hingga di manusia. Banyak ke? Kuk batu, kuk apa tak ada hidup mana? Tak ada hidup mana masalah. Terpayah duduk mana manusia? Kerana manusia benda maha. Masalah dia duduk tempat benda maha. Apa benda maha? Manusia ni maha. Tapi apabila ia boleh selesai masalah, dia maha. Dia Allah pada masalah, dia murah daripada apa lagi. Allah Ta'ala ukar dengan iman, ukar dengan amal. Masalah tetap masalah. Aneh. Hari ni Covid mari. Dah. Tengok terengah dalam surah As-Sahabah kemarin tu macam-macam perkara. Tengok. Dia bagi orang tak beriman hari ni, duk percaci kena cok dah. Orang iman kurang. Orang tak yakin pada Tuhan ni, dia lepas percaci kena cok dah. Kita caci kena cok. Pokok kena tengah, alik ni pun gelepar, alik ni pun gelepar. Ekor gelepar, pala gelepar. Sebab apa? Sebab kena cok tengah, kena putus tengah. Manusia hari ni, dah. Apa dia ni? Satu benda mari kena situ, lepas percaci kena cok dah. Tapi orang iman, nah, Allah Ta'ala ukarlah mana. Masalah jadi masalah. Kadang-kadang Covid orang tak beriman apa kena, orang beriman apa kena. Baru-baru ni 2-3 hari ni, seorang ahlilah jugalah di Indonesia, Ali Jabir. Kena Ali Jabir, okey. Kita tengok dalam YouTube dalam apa, apalah Quran, hidupkan Quran untuk hidup Quran, ya seorang Saudi. Dia ni turun daripada Ali Jabir Imam Koh nah. Hidup Indonesia, Ali Jabir. Kita tengok dalam YouTube dah Quran, harga pada hidup Quran, terkenal dia. Meninggal. Dah. 2-3 hari kemarin. Kena apa? Asbab kajian, asbab kena pakai Covid. Asbab kena pakai Covid. Dah. Ini bagi orang itu ke Covid. Dan masalah Allah Ta'ala ukar orang beriman, mana kata bala kita tak berlaku. Dah. Orang iman, orang tak iman, Allah Ta'ala beri berlaku. Tapi cara adalah hati itu tak sama. Dah. Orang ahli iman, dia ukarlah mana? Masalah Allah Ta'ala ukar dia tidak jadi masalah dengan masalah ada dengan dia. Ahli iman tidak jadi masalah dengan masalah ada dengan kita. Ahli iman mai mi panah kapan hati mi yu ka brau. Panama kena kita kau ahli iman mai mi panah, yakin daripada Allah. Cara ukar masalah, cara nak ke panah, orang ni cari asbab, orang tidak beriman. Orang beriman ni cari Allah. Tapi tak tinggal asbab. Nah.
Orang beriman, orang tak beriman, dia cari asbab, kadang-kadang dia lupa pada tuai asbab. Tapi dia Allah. Ahli iman, dia cari tuai bagi asbab, iaitu Allah, tapi tak tinggal asbab. Pakai meh pakai, tak ada apa, tak ada apa. Nah, tapi tak tinggal pada tuai asbab, kerana ini daripada Allah Ta'ala. Orang sebab tu kata, orang yang boleh hidup sendiri hari ni, dalam keadaan dunia ni gelombang hari ni, ahli iman, ahli amal. Kalau kita tak ambil hakikat ni, tak benda ni, kita akan duduk yang disusah hari ni. Sebab tu untuk ambil benda ni lah tuan-tuan sekalian. Untuk ambil benda ni mari dalam kehidupan kita. Kerana dengan tertib agama manusia selamat. Tertib agama manusia berjaya. Untuk tarik hakikat ni mari sini, bagi zaman ni zaman penting sangat. Zaman dunia mai dekat, zaman gelombang dunia ni buhat sangat. Dekat dengan kita sangat. Dah. Wa iza aranna an nuhdika qaryatan amanna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Apabila Allah Ta'ala menasur satu-satu kapur dengan macam-macam asbab, satu-satu tempat, air ke, boh ke, gapa, kawi ke, gapa ke, nah, Allah Ta'ala suruh aja orang buat baik. Allah Ta'ala zahir segala nikmat-nikmat dia zahir habis dah. Nikmat bumi, nikmat langit, nikmat udara, nikmat apa, manusia guna habis. Tengok dah ada umur hari ni. Air, tujen, paifa, gapo cukup. Kalau tak ada di zaman sahabat, mari kita belaka. Kita guna. Dalam guna ni bukan ahli iman, papa saku pihak, ambil nikmat tu tadi, buat pasik dengan benda tu pula. Alhamdulillah. Buat pasik dengan benda tu pula. Ambil nikmat Allah Ta'ala, guna lawai Allah Ta'ala pula. Begitulah tak kata Allah. Dah. Ambil nikmat Allah Ta'ala, ambil guna lawai tu fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Maka patutlah bagi aku nak turun azab dengan serta-merta dengan manusia tak ada nak jaga ke apa dah. Patut untuk menolak benda ni, ini dah tuan-tuan, cari iman, cari amal. Cari Allah, fafirru ila Allah, lari cari Allah Ta'ala. Yang cari. Benda lain pun kita tak tinggal. Tapi awal sekali lari cari. Malah cari Allah Ta'ala, iman, amal. Setinggi-tinggi amal, semaya. Kerana dalam ni ada janji Allah Ta'ala. Tidak lagi nak pergi hospital, nak pergi apa. Itu cara kita kira. Nah, untuk ngasih benda ni masa dalam kehidupan kita, tuan-tuan sekalian. Dah, kita jangan tinggal satu kerja. Kerja apa? Kerja Nabi SAW. Kerana apabila rujuk kerja ni, perkara ni akan senggir dengan kita. Keyakinan kita longgar, amalan kita nak cabut. Apabila tertinggal kerja Nabi, dia kerja Nabi kena turut tertib hak ulama atur pada kita. Dah, pada Syekh Ilyas, Syekh Yusuf, Manain Amul Hasan, pada Namalan, pada Maulana Sa'ad, dia matur pada kita. Kadang dengan kerja ni dah tengok Allah Ta'ala zahirkan hidup amalan-amalan. Di zaman getih, di saat getih, zaman ukrik hari ni, benda ni yang kita kena besar. Cara mana? Cara ni. Cara nak buat macam-macam terdengar ada apa-apa kecil marah. Tak boleh buat cara, kita buat cara. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw illal ladzina amanu wa amilus solihat, infradi aman. Jaga infradi aman. Wa tawassaw bil haqq wa ini jaga kerja Nabi. Karena kerja Nabi ni mula daripada, tengok, Nabi mula daripada rumah ke rumah, orang ke orang, kena tempat tatap makiyah. Lepas tu zaman Madinah hebat besar, tengok boleh seluruh dunia. Mungkin manakala ada masalah, kita kembali pada kerja ni semula. Kita kembali pada tertib yang Nabi buat semula. Tapi kerja ni nak berhenti tak boleh. Nah, seolah-olah benda ni hati kita. Sebab Quran itu orang, kita amal Quran tu, ada Quran tu, mereka kena, Quran kata jangan mari.
Lekah tayang mari. Ini dak tahan. Amal dah kita dak tahan. Nah. Sebab tu untuk kembali benda ni pada kita, semua kita ambil kerja ni, dah ada kerja ni kita kena hubung dengan markah semua. Tiap-tiap minggu kita mari sini, tengok markah nak we arah pada kita cara buat lagu mana. Semua niat belakang insya-Allah dah. Nah. Apa itu kita kuat hidup ke amalan di markah. Dia akal kita keluar. Allah ni pun masih dah. Masih ada jemaah keluar setahun. Mana jemaah keluar setahun dari sini kita kat tangan. Aku mari Pak Limau negara kemari. Ada keluar dah setahun pun ada. Masya-Allah. Dengan tertib ni tuan-tuan sekalian. Sebab Nabi ukar masalah dunia dengan tertib ni. Nah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma wa syifaa'un wa rahmah. Dah, syifa dah rahmat. Kita boleh duduk hari ni dengan rahmat tu Rahmat tu kena berkat Quran. Berkat Quran kena kerja Quran. Kerja Quran kerja wahyu. Kerja dakwah. Semua tidak lakukan insya-Allah dah. Subhanallah bi ta'ala bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta